Tuan-puan sekalian, ini bukan nak cerita bagus saya. Cuma kadang-kadang kita kan penat, tak larat. Tapi kita perlu terus bekerja. Kan? Kadang-kadang, ya saya pun mengalami ujian tekanan, stres. Ujian tekanan tu ada. Sentiasa ada tuan-puan sekalian. Tapi bila di hadapan manusia, kita tunjuk kita kuat. Kita tunjuk kita positif. Kita tunjuk bahawasanya kita tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik belaka. Kita simpan tekanan derita kita tu untuk bukan dipertontonkan kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Kadang-kadang tu air kosong je. Air kosong. Ketika saya terlalu penat, air kosong. Kemudian saya bacalah sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah air ini sumber tenagaku, ya Allah. Kalau masa tu tak ada air kosong, air sirap ke apa orang hidang kan. Ya Allah. Kadang-kadang nak cakap depan orang tengok kan, kita malu. Cakap dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan dengan air ni aku kuat, ya Allah. Jadikanlah air ni memberikan aku tenaga, memberikan kekuatan, ya Allah. Kita pun minum. Masya Allah. Sebab Allah lah yang qawi, yang hakikatnya memberikan kita kekuatan. Allah yang aziz, yang maha perkasa, beri kita keperkasaan. Allah yang matin, yang maha teguh, yang memberikan kita keteguhan. Allah yang wasi, yang memberikan kita kelapangan jiwa. Allah ya ba'ith, Allah ya ba'ith. Cuba cari nama Allah ya ba'ith. Allah yang maha membangkitkan. Allah lah yang membangkitkan semangat kita, tuan-puan sekalian. Kalau tengok isteri Pak Lang kata, masa dalam keadaan ketakutan tu dah sejuk air. Mereka duduk dalam rumah tak boleh nak keluar. Apa saja boleh berlaku. Mungkin air sampai ke kepala. Masa tu dah lemah dah. Tapi Mak Lang doa apa? Ya Allah, kuatkanlah semangat aku, ya Allah. Hanya Allah saja yang boleh kuatkan semangat. Bukan minta dengan Pak Lang si suami ke, bang, tolong saya bang. Bukannya Pak Lang yang menguatkan. Bukan Mak Lang menguatkan Pak Lang. Tetapi mereka saling menguatkan dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, memang amalan Pak Lang luar biasa. Setiap malam dia akan membaca 2 juzuk Al-Quran. Setiap malam. Mereka tak ada TV, rumah mereka memang tak ada TV, tak ada hiburan, tak ada apa. Tu yang saya tanya, Pak Lang buat apa? Kan malam, siang, dia kata dengar radio. Saya nampak ada radio kat rumah dia. Lepas tu bila tanya, Masya Allah, tuan-puan sekalian, Pak Lang dengan tak sengaja cerita malam-malam baca 2 juzuk. 2 juzuk setiap malam, tuan-puan sekalian. 2 juzuk makan masa lebih kurang 2 jam. Mungkin bagi kita 2 jam tak lama, wallahualam. Bagi saya, ia satu amalan yang sangat dahsyat. Dengan umur dah 80, dengan kemampuan fizikal, dengan mata, tapi telinga dia, mata dia jelas. Ini orang barakah, karomah, orang yang ahli Al-Quran. Kemudian bila Pak Lang kata, saya tanya, ngantuk tak Pak Lang? Kalau saya terus teranglah tuan-puan sekalian. Malam-malam ya kita baca surah Al-Mulk, surah Sajadah, kadang baca surah Al-Waqi'ah. Subhanallah, tapi kalau nak baca surah-surah seterusnya, kadang-kadang 2 muka surat, saya dah rasa macam ngantuk malam. Ya Allah, mari ngantuk, masuk 4 muka surat, 5 muka surat. Saya tanya Pak Lang semalam, Pak Lang ngantuk tak? Tolong tengok live saya petang semalam. Tolong tengok. Saya menangis sungguh-sungguh. Saya menangis. Saya rasa macam malu dengan Pak Lang. Rasa jauh sangat dengan Pak Lang. Menangis. Subhanallah tuan-puan sekalian. Saya rasa kalau tuan-puan tengok, tuan-puan pun akan menangis. Tengok ya live petang semalam. Dia kata, Ustazah, Pak Lang tak kenal saya. Sebab Pak Lang tak ada phone. Pak Lang ada phone Nokia lama tu. Pak Lang tak kenal saya. Tapi bila diorang dengar panggil saya Ustazah, Pak Lang panggil saya Ustazah lah. Tak ada TV. Tak pernah tengok TV. Lepas tu bila Pak Lang kata Ustazah, Pak Lang bila ambil wuduk, nak baca Quran mesti ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Pak Lang akan mula Bismillahirrahmanirrahim. Mata terang. Pak Lang buat tangan macam tu. Mata terang. Pak Lang dah tak ngantuk. Pak Lang baca sampai habis 2 juzuk setiap malam. Kalau kita congak, maksudnya Pak Lang akan khatam 2 minggu sekali. Sebulan sebanyak 2 kali khatam.
Kalau setahun pula, sebanyak maksudnya 24 kali khatam. Kalau sebulan sekali 12. Jadi kalau sebulan 2 kali, 24 kali khatam Al-Quran setahun. Dan mungkin lebih lagi tuan-puan sekalian. Malam Jumaat tambah lagi baca Yasin, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sebab itu Pak Lang tenang, Pak Lang kuat. Tenaga badan dia kuat, menanam, isteri dia pun Masya Allah. Bila saya tengok Mak Lang isteri tu berbalut kaki, kecil manis kan. Dia ada luka apa semua. Tapi bila saya tanya apa khabar Mak Lang, sihat. Saya tanya dia, kaki berbalut kenapa Mak Lang? Boleh jalan tak? Dia terus bangun. Boleh jalan. Masya Allah. Setengah orang tua bila saya tanya, macam ni lah sihat orang tua. Satu. Kedua, kalau dah sakit tu, dia akan besarkan sakit. Itulah kaki ni ha. Tak ada Mak Lang saya tampak dia susah nak berjalan dengan kaki dia berbalut. Macam kesan luka. Berbalut besar, bukan balut kecil. Tu bukannya tampak ni, balut keliling. Tapi usaha dia bangun. Masya Allah, keduanya suami isteri yang kuat zikir. Baca Quran, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kekuatan sebenar kita rohani. Percayalah. Siapa yang belum dapat kekuatan rohani, kena berusaha. Kena berusaha tuan-puan sekalian. Sampai kita merasakan memang benar rohanilah kekuatan kita utama. Saat fizikal kita dah lemah, tapi dengan kekuatan rohani, Allah makbulkan permintaan kita dengan cepat. Kita letih tak larat. Kita sebut terus masa tu, ya Allah aku dah tak larat. Tapi kalau ada kuliah, ya Allah aku dah tak ada suara. Tuan-puan sekalian, saya nak sekadar berkongsi. Saya sebenarnya ada buat puasa nazar kan. Puasa nazar ni bukan puasa sunat. Ada satu perkara hajat besar saya dengan Allah. Dan Allah makbulkan. Kemudian sebenarnya ada pengharapan besar saya pada Allah. Saya mengharap pengharapan besar pada Allah. Jadi biasanya saya buat sesuatu amalan yang saya susah sendiri nak buat. Kalau sedekah mungkin bagi saya tak susah sebab Allah beri kelapangan rezeki. Kemudian saya buat satu nazar puasa yang berturut-turut dan tempoh yang agak lama. Ia telah bermula daripada banjir sampailah kepada banjir. Jadi masa hari banjir yang saya turun-turun tu, saya masih berpuasa. Tuan-puan sekalian. Sebab itu hari pertama tu panas terik. Lepas tu kita pergi sana sini, lepas tu dahaga. Sampai pukul 12 saya macam dah menggeletar. Saya dah lembek, saya dah tak larat. Lepas tu ada orang kata, Ustazah, tapi saya kata, ya Allah sayang, saya nazar, saya niat berturun. Kalau tak, saya kena mula daripada awal balik. Jadi saya kena teruskan. Masa tu orang dah bagi saya air. Saya kata, ya Allah, macam mana ni? Masa tu kan saya niat dalam hati saya sebut. Pagi saya tak sahur dengan proper sebab tak ada makanan. Lepas tu, saya kata, ya Allah, saya dah tak ada tenaga, ya Allah. Hanya Engkau berikan aku tenaga. Masa tu soal saya dah serak. Aku dah tak ada suara, ya Allah. Berikan aku suara. Sebab saya tahu lepas ni saya kena live lagi. Lepas tu, puan-puan, bila saya turun, dia macam non-stop tahu orang jumpa. Makcik-makcik menangis tengok, jumpa. Lepas tu, ada orang-orang muda sampai melompat. Mereka macam, ialah gembira dapat jumpa Ustazah. Saya pun gembira dapat jumpa. Jadi non-stop sebenarnya layan orang. Tapi Allah bagi kekuatan tu. Tuan-puan sekalian, hakikatnya bukan makanan bagi kita kekuatan. Bukan air bagi kita tenaga. Bukan air yang menghilangkan haus kita. Bukan makanan yang memberikan kita kenyang dan kekuatan. Tapi Allah yang memberikan kepada kita. Allah tuan-puan sekalian, Allah. Perantaraannya, ya makanan. Perantaranya minuman. Saya itu bila Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana apabila keluar kemarau, dajjal dan sebagainya. Maka orang mukmin tak ada makanan ketika itu tuan-puan sekalian. Lalu Rasul menjawab, mereka kenyang dengan rizqullah. Allah mengenyangkan mereka dengan zikrullah. Subhanallah, Allah boleh buat. Lapar, hilang lapar. Dahaga, hilang dahaga. Allah boleh buat. Lemah, jadi kuat. Sakit, jadi sihat. Semua itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena kuatkan rohani. Tuan-puan sekalian, wajib ada zikir yang kita letakkan. Letak selawat paling kurang 500 kali. Sebelum tidur, kalau hari tu tak habiskan, mesti baca juga sampai istiqamah.
Zikir apa lagi? Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulk sampai habis. Apa-apa saja. Ayat kursi jangan tinggal setiap kali lepas solat. Kalau tak boleh solat pun boleh niat zikir. Baca juga tuan-puan sekalian niat zikir setiap kali waktu solat. Walaupun kita uzur. Nabi SAW sebut, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat, tidak ada apa yang boleh menghalangnya dengan syurga, melainkan maut, kematian.